أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan hidayah dan taufik dan nikmat-nikmat yang lain zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita ini orang yang bersyukur, yang dengan sebab syukur itu kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Palembani rahmatullah alaih. Muka surat 179 bagi bawah tu dah. Dan lagi qala musannif rahmatullah alaih, dan lagi jikalau berkehendak akan lebih daripada itu, yakni orang yang nak mendalami ilmu tasawuf secara yang lebih mendalam lagi, maka baca pula akan kitab yang bernama Sairus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Baca kitab ni lah. Iaitu kitab ini kitab yang sedang kita baca ni, yang hamba terjemahkan akan dia. Jadi asal kitab ni adalah terjemahan yang diterjemah oleh pengarang kitab ni, yang hamba terjemahkan akan dia itu daripada Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Jadi Syekh Abdul Samad ni telah menterjemah kitab yang namanya Mukhtasar Ihya Ulumuddin, atau ada nama lain yang lebih Lubab. Nama lain Lubab Ihya Ulumuddin, samalah. Jadi Mukhtasar ni maksudnya ringkasan. Kitab asal dia tu kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat besar yang mencakupi ketiga cabang ilmu utama, iaitu akidah, fiqh dan tasawuf. Jadi kitab itu telah direngkaskan sendiri oleh Imam Ghazali, maka diberi nama Mukhtasar. Jadi daripada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin inilah Syekh Abdul Samad terjemahkan dia. Tapi sebenarnya Syekh Abdul Samad ni bukan hanya menterjemah, selain daripada dia terjemah, dia beri huraian-huraian tambahan, didatangkan kalam-kalam ulama untuk menjelaskan maksudnya itu. Karangan bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab Mukhtasar tu juga ditulis oleh Imam Ghazali sendiri. Baik, adapun masalahnya, daripada masalah dalam Mukhtasar itu, yakni persoalan-persoalan, huraian-huraian dalam kitab Mukhtasar itu, maka iaitu kebanyakan hamba, yakni pengarang kitab ini, siapa dia? Syekh Abdul Samad Palembang. Hamba ambil daripada Ihya Ulumuddin, tapi dari permasalahan-permasalahan yang dibawa masuk dalam kitab ini, kata Syekh Abdul Samad, dia ambil juga daripada kitab induk asal tu, iaitu Ihya Ulumuddin.
Dan setengahnya hamba ambil daripada Minhaj Al-Abidin. Sebahagian pula yang lain lagi yang digunakan untuk menghuraikan kitab Mukhtasar tadi tu, sehingga jadi kitab Sairus Salikin ni diambil daripada kitab Imam Ghazali juga, namanya Minhaj Al-Abidin. Dan setengahnya hamba ambil daripada Bidayatul Hidayah. Sebahagian lagi diambil oleh Syekh Abdul Samad daripada kitab yang juga dikarang oleh Imam Ghazali, nama dia Bidayatul Hidayah. Jadi Bidayatul Hidayah ni sebenarnya Syekh Abdul Samad dia terjemah suku pula dengan nama Hidayatul Salikin. Itu kitab lain, itu terjemahan khusus bagi Bidayatul Hidayah. Tapi dalam menulis Sairus Salikin ini, sebahagian daripada maklumat yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah tu diambil dan dibawa masuk dalam huraian kitab Sairus Salikin ini. Dan setengahnya hamba ambil daripada Arba'in fi Usuluddin yang juga dikarang oleh Imam Ghazali. Jadi Sairus Salikin ni yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad ni, rupa-rupanya bahan-bahan yang mengisi dia tu diambil daripada beberapa kitab Imam Ghazali yang lain. Induk dia tu Mukhtasar, yang ni ringkasan Ihya. Tapi dalam menguraikan dia, diambil bahan daripada Ihya, diambil daripada Minhajul Abidin, daripada Bidayatul Hidayah, daripada Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi kitab ni bukan kitab barang. Bukan kitab sebarangan lah. Tapi satu ketika dulu, sekarang saya tak berapa pastilah, kitab ni tersenarai sebagai kitab yang dikatakan mengandungi ajaran sesat. Kitab ni tak tahulah, sekarang saya tak pasti, satu ketika dulu. Tapi yang anehnya, yang peliknya, kita pun tak faham orang lingkungan cara dia. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Syekh Abdul Samad itu diakui sebagai alim ulama Nusantara, alim ulama hebat Nusantara. Tapi kitab dikarang ni tersenarai kitab ajaran sesat. Tu kita tak faham. Kita payah nak faham waktu tu. Maksudnya organisasi yang menyenarai hitamkan kitab ni mengiktiraf kealiman Syekh Abdul Samad. Tapi kitab dia ni termasuk senarai ajaran sesat. Bukan semualah, ada beberapa bahagian dalam tu. Tapi kita rasa canggung sikit lah. Tok Guru kita iktiraf, kitab dia kita tolak. Kalau kita tolak, Tok Guru pun kena tolak lah. Ni kita rasa canggung sikit. Baik, dan setengahnya, yang sebahagiannya hamba ambil daripada Nafahat Al-Ilahiyah, karangan bagi syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman. Antara isi yang dibawa masuk dalam kitab Sairus Salikin ini diambil daripada guru dia sendiri, iaitu Syekh Muhammad As-Samman, menulis kitab Nafahat Ilahiyah. Dan setengahnya itu hamba ambil daripada beberapa kitab karangan Maulana As-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus yang tersebut dahulu itu. Demikian juga kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama, alim yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus ni, yang mengarang banyak kitab. Isi dalam kitab itu juga diambil dan dibawa masuk dalam kitab Sairus Salikin ini. Dan setengahnya itu hamba naqal, yakni hamba nukil bawa masuk daripada beberapa kitab Mustafa Al-Bakri, yakni Syekh, salah seorang ulama, alim ulama ahli tarekat, Mustafa Al-Bakri, yang tersebut dahulu itu, yang sudah disebut sebelum ini, kitab-kitab yang dikarang oleh beliau ini. Dan setengahnya itu hamba naqal daripada beberapa kitab Maulana As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Ini antara ulama yang masyhur lah, Syekh Abdullah Al-Haddad ni. Yang tersebut dahulu itu, orang Melayu kita ni, termasuk arwah tok saya dulu, Haji Daulah tu, Ratib Haddad ni amalan dia hari-hari. Terkenal di tempat kita ni Ratibul Haddad.
Ini asal dia, asal tu guru asal dia, Syekh Abdullah Al-Haddad. Jadi ulama-ulama Nusantara, termasuk arwah togi saya dulu tu, itulah antara amalan dia. Dan setengahnya hamba naqal daripada kitab yang bernama As-Sayr was-Suluk ila Malikil Muluk yang tersebut dahulu itu. Demikian juga kata Syekh Abdul Samad, sebahagian daripada bahan yang dibawa masuk dalam kitab Sairus Salikin ini diambil daripada kitab ini. Dan setengahnya itu hamba naqal daripada kitab yang bernama Al-Ghunyah karangan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tersebut dahulu itu. Jadi rupa-rupanya kitab Al-Ghunyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni, Sultanul Awliya ni, isi dalam tu juga dipetik oleh Syekh Abdul Samad dan dibawa masuk dalam kitab ni. Dan lagi setengah masalahnya itu, yakni beberapa persoalan yang disebut dalam kitab ni hamba ambil daripada kebanyakan kitab yang tersebut dahulu itu, yakni dalam kitab-kitab yang sudah pun disebut oleh Syekh Abdul Samad sebelum ini, dan daripada kebanyakan kitab yang lagi akan datang. Demikian juga Syekh Abdul Samad mengambilnya daripada sejumlah kitab-kitab yang akan disebutkan selepas ini, yang akan datang sebutannya itu dan lainnya. Demikian juga kitab-kitab lain lagi. Nak kabarnya, nak buat kitab Sairus Salikin ni, Syekh Abdul Samad telah merujuk sejumlah kitab-kitab utama, sejumlah kitab-kitab besar yang suhur di dalam dunia Islam ni, termasuklah kitab-kitab Imam Ghazali, kitab Syekh Abdul Qadir Jailani dan kitab-kitab lain, termasuklah Syekh Abdullah Al-Haddad dan banyak lagi, sehingga terbentuknya kitab ni nama kitab Sairus Salikin. Jadi ulama-ulama kita dulu memang ini antara kitab utama yang mereka mengaji lah. Dan lagi setengah masalahnya, yakni sebahagian daripada persoalan yang dibahaskan dalam kitab ni, hamba naqal daripada beberapa kitab fiqh yang tiada tersebut di dalam kitab ini. Jadi kata Syekh Abdul Samad, beberapa persoalan yang disebut dalam kitab Sairus Salikin ini dia juga ambil dalam kitab-kitab fiqh. Tapi kitab-kitab fiqh tu, senarai kitab-kitab tu tidak disebut dalam kitab ni. Cuma dia beritahu dia ada merujuk juga kitab-kitab fiqh. Sebab apa? Sebab di awal kitab ini sudah dinyatakan sebelum ini, kitab Sairus Salikin ini mengandungi 3 bahagian utama ilmu. Dalam ni ada kitab Usuluddin, jilid-jilid awal tu, kemudian ada kitab fiqh, bab fiqh, kemudian ada bab tasawuf. Jadi ketiga-tiga bahagian ni, tiga-tiga bahagian utama ni ada dalam kitab Sairus Salikin. Cuma kita ambil jilid awal contoh. Jilid awal tu dia membahaskan Usuluddin, dituruti dengan fiqh, baru jilid-jilid akhir ni bab tasawuf. Walhamdulillahi wal minnah, yakni segala puji itu bagi Allah, demikianlah pemberian itu adalah milik bagi Allah. Itu makna perkataan walhamdulillahi wal minnatu. Baik, dan lagi beberapa kitab pada bicara ilmu tasawuf yang pada martabat yang pertama ini, yang tiada hamba sebutkan di dalam kitab ini. Demikian juga ada beberapa kitab lain yang mana kitab-kitab itu membahaskan tasawuf pada peringkat pertama. Peringkat pertama ni peringkat mubtadi lah, yakni orang yang baru nak mengenal ilmu tasawuf dan cuba nak menghayatinya tu. Jadi digunakan juga oleh Syekh Abdul Samad untuk menulis kitab Sairus Salikin ini. Tetapi kata Syekh Abdul Samad, dia tak sebut nama kitab-kitab tu dalam senarai yang telah disebut sebelum ni. Dia tak sebut.
Baik, habis. Bermula kitab tasawuf yang hamba sebutkan di dalam kitab ini memadalah bagi orang yang berkehendak membaca akan ilmu tasawuf. Jadi kitab-kitab yang disenaraikan oleh Syekh Abdul Samad dalam kitab ini, kata Syekh Abdul Samad, cukup padang dah bagi orang yang nak belajar ilmu tasawuf. Dan ilmu tarekat, demikian juga orang yang nak mempelajari ilmu tarekat. Dah apa beza antara tasawuf dengan tarekat? Tarekat ni aspek amali, tasawuf ni aspek ilmu dia tu, pengetahuan dia tu. Dari satu segi tarekat ni amalan, tasawuf tu ilmu dia. Dari segi yang lain, tarekat ni merupakan praktis, tasawuf itu buah dia, hasil yang dicapai. Jadi dua-dua ni kadang-kadang ulama kita dia letak atas satu nama je, atas nama ilmu tasawuf. Di dalam tu sudah terangkum ilmu tarekat dan cabang-cabang dia tu. Setengah-setengah ulama dia buat pecahan perbezaan tarekat, tasawuf, dia pecah tu untuk supaya senang dibahaskan. Tapi tak kira lah. Dan orang yang berkehendak mutalaah, yakni orang yang nak mengkaji, orang yang nak belajar barang yang di dalamnya, yakni apa yang ada dalam kitab-kitab tersebut itu. Yang berkehendak tabahur, orang yang nak mendalami. Tabahur ni dia nak mempelajari secara lebih mendalam di dalam ilmu tasawuf. Jadi kata Syekh Abdul Samad, orang yang berada pada peringkat permulaan cukup kalau dibaca kitab ni, kitab-kitab yang disebut oleh Syekh Abdul Samad. Jadi kitab Sairus Salikin ini, untuk membuat kitab ni, untuk menyusun kitab ni, Syekh Abdul Samad telah merujuk sejumlah kitab-kitab tasawuf. Jadi seolah-olahnya kita boleh katakan kitab Sairus Salikin ini telah mengumpulkan banyak kitab-kitab tasawuf di dalamnya. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Samad, bagi orang yang nak mempelajari tasawuf peringkat permulaan tu, padang dah dirujuk kepada kitab-kitab yang sudah disebutkan tu, atau secara mudahnya dia belajar kitab Sairus Salikin ini yang mengumpulkan kitab-kitab tu. Padang cukup bagi orang peringkat permulaan yang nak mengetahui, mempelajari tentang ilmu tasawuf. Tapi kata Syekh Abdul Samad, bukan setakat itu saja. Bagi orang yang nak mendalami, nak mengkaji secara yang lebih mendalam tentang tasawuf pun cukup juga dengan kitab ni. Apa artinya? Maksudnya kitab ni untuk orang mubtadi pun ada bahagian dia, untuk orang yang nak menjadi alim dan mendalam dalam tasawuf pun ada bahagian dia. Jadi kalau kita nak kata kitab ni kitab orang tinggi saja tak betul lah, ataupun nak kata kitab orang rendah saja tak betul. Ada bahagian belaka. Ada masing-masing ada bahagian dalam kitab ni. Cuma masing-masing tengok bahagian dia lah. Yang berkehendak tabahur. Tabahur ni bahasa Arab lah, daripada bahrul, laut ni dalam. Tabahur ni mendalami, memperincikan, mendalami masalah tasawuf ni. Di dalam ilmu tasawuf, wallahu zul fadlil azim wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Jadi Syekh Abdul Samad menutup penjelasan dia dalam perkara ini dengan mendatangkan kalimat ini. Baik, dan lagi segianya bagi murid yang menjalani akan tarekat ini, yakni bagi orang yang cuba nak menghayati tasawuf, mempraktiskan tasawuf, cuba mengamalkan ilmu tasawuf ni, bahawa ia mengamalkan aurat, yakni mengamalkan wirid-wirid yang hamba sebutkan akan dia di dalam risalah yang bernama Urwatul Wusqa. Jadi kata Syekh Abdul Samad, bagi orang yang nak menghayati tasawuf ni,
sangat patut dia mengamalkan amalan-amalan khusyuk ataupun wirid-wirid zikir lah. Maksudnya dia nak mempelajari tasawuf, baik sangat kalau dia ni ada amalan, ada zikir dia, ada wirid dia. Sebab apa? Zikir itu membantu dia untuk mudah menghayati tasawuf. Zikir itu membantu dia untuk lebih mudah mencapai maksud tasawuf. Itu tujuannya. Jadi wirid mana ni? Jadi kata Syekh Abdul Samad, wirid yang beliau sebutkan di dalam sebuah kitab namanya Urwatul Wusqa, nama kitab. Wa silsilatul waliyil atqa Sayyidi Muhammad As-Samman. Jadi karangan Sayyidi Muhammad As-Samman. Jadi Syekh Abdul Samad ni menganjurkan orang yang nak menghayati tasawuf ni dia mengamalkan amalan-amalan ataupun wirid-wirid ataupun zikir-zikir yang disebut dalam kitab ini yang ditulis oleh Sayyidi Muhammad As-Samman. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Samad tetapi menjelaskan tentang amalan-amalan yang diajar oleh Syekh Muhammad Muhammad Abdul Karim As-Samman. Tapi kitab ni sendiri ditulis oleh Syekh Abdul Samad. Jadi nak kabarnya oleh kerana Syekh Abdul Samad ni dia belajar dengan guru dia yang bernama Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman, iaitu guru yang mana tarekat Samaniyah dinisbahkan kepada orang tadi tu. Maka sebab itu dia mengesyorkan orang nak belajar tasawuf mengamalkan zikir dia tu, wirid-wirid dia tu. Sebenarnya tidaklah terbatas kepada wirid itu saja. Mana-mana wirid, mana-mana zikir yang sah, terutamanya yang bersambung sanak dia tu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh diamalkan. Nama bermacam-macam lah. Sama ada tadi Haddadiyah ke, Alawiyah ke, apa saja nama-nama yang wirid-wirid itu tu ada sanak persambungan dia tu dengan ahli tasawuf, yang mana silsilah guru mereka ni bersambung-sambung sampai ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan adalah segala aurat itu, segala wirid-wirid itu hamba ambil daripada syekh kita, yakni guru kita, guru dia lah, guru Syekh Abdul Samad ni, Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman. Jadi Syekh Abdul Samad ni dia sempat mengaji secara langsung, secara direct dengan guru asal tarekat tu, tarekat Samaniyah tu, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Di mana? Di Madinah dulu. Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman ini, dengan tiada seseorang mempertengahi akan dia, yakni kata Syekh Abdul Samad, aku ambil wirid ini secara direct dengan Syekh Muhammad As-Samman tu, tanpa ada guru lain yang menyelangi. Seolahnya aku dah ambil daripada guru ni, sambung barulah akhir sekali sampai kepada Syekh Muhammad As-Samman. Tapi aku ambil secara langsung, secara direct, tak ada perantaraan guru lain. Tu aku ambil dengan guru asal dia tu, iaitu Syekh Muhammad As-Samman. Dengan tiada seseorang mempertengahi akan dia, yakni tidak diselangi oleh guru lain, direct ambil dengan Syekh Muhammad As-Samman, yakni adalah segala aurat, segala wirid, segala zikir yang tersebut itu, yang disebut dalam kitab Urwatul Wusqa tadi itu, yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Palembang tadi itu, hamba ambil, yakni Syekh Abdul Samad ambil daripada tangannya, yakni direct daripada Syekh Muhammad As-Samman yang mulia itu, kepada tangan fakir. Yakni tangan fakir ni, siapa dia fakir? Fakir ni bahasa kita orang miskin, tapi dalam istilah tasawuf, fakir ni adalah murid orang yang belajar ilmu tasawuf, itu dinamakan fakir. Jadi jangan kelirulah kalau baca kitab fiqh, fakir ni fakir miskin, orang berhak terima harta zakat. Tapi fakir dalam tasawuf ni iaitu murid, kadang-kadang dia kaya raya. Jadi jangan keliru.
Baik, jadi ya, kepada tangan fakir yang hina ini. Siapa dia fakir yang hina ini? Pengarang kitab ni lah. Siapa dia? Syekh Abdul Samad. Jadi Syekh Abdul Samad ini dia membahasakan diri dia fakir yang hina. Ini tradisi ulama-ulama dulu, penuh dengan sikap tawadhu, rendah diri, tapi alim tapi bersikap tawadhu. Agak berbeza dengan kita hari ni, terbalik. Dak alim mana, tapi lakuk tu, nama tu bisa. Hari ni terbalik. Dulu dia alim sungguh, tapi sangat tawadhu. Susah mereka nak kritik orang secara mudah-mudah, orang alim dulu, sebab dia tahu. Sebab dia tahu keilmuan tu, jadi dia tak mudah nak kritik ahli-ahli dulu. Kalau dia beri pandangan yang berbeza pun, dia beritahu ini pandangan dia, yang agak berbeza dengan ulama hak yang berlainan pendapat dengan dia. Hari ni lain. Ahli-ahli kita hari ni masuk separuh ni, kadang-kadang dia lebih alim daripada ulama-ulama mujtahidin lagi. Apa-apa yang tak siku dengan pendapat dia, dibantah, ditolak, disalahkan. Kalau dia tak setuju pun, sepatutnya kita ni kalau tak setuju dengan imam-imam mujtahidin, kita kabarlah, kita cenderung kepada pendapat ni, kita suka pendapat ni. Hari ni Al-Imam Asy-Syafi'i yang memfatwakan sunat berkunut salat subuh tu disalahkan, ditolak, disalahkan. Orang tak mau terima, kau dah dia lah. Tapi kita tak sedap dengarnya, dibid'ahkan, disalahkan. Disalahkan. Tak mau pakai cerita lain. Kalau kita tak mau pakai pendapat tu, itu lain kita. Tapi kita kena iktiraf, itu adalah ulama mujtahidin, jadi iktiraf oleh ulama-ulama lain. Tapi nak khabar alimnya ulama kita hari ni mulai pakai lah. Kita dengar orang-orang alim sebaru masa hari ni cakap itu, tak payah pakai lah. Tak payah pakai tu seolahnya pendapat tu tak pakai lah, seolahnya gitulah. Kalau dia cakap dia orang alim sungguh, dia akan kata gitu. Dia akan kata itu ijtihad Imam Syafi'i. Cuma saya ni mengaji, saya cenderung pada pendapat hak tidak berkunut. Tak apa, orang tak masalah. Itu kalau orang alim sungguh dia akan cakap gitu. Tapi ni nak kata macam saya nak kata lah, hari ni alim kita ni, alim separuh ni tapi kedudukan tak ada sifat tawadhu, bahkan merasa alim mengatasi yang lain, seolah-olahnya memperbodohkan ulama-ulama besar mujtahidin, Al-Ghazali dan sebagainya. Inilah sikap yang tak bagus pada ahli-ahli ilmu kita hari ini. Tapi saya tak rasa belat. Saya tak rasa belat. Sebab apa? Nabi sudah memberi gambaran-gambaran kasar tentang kejadian-kejadian apa-apa yang berlaku di akhir zaman ni. Nabi sudah beri gambaran. Jadi bila berlaku, kita membenarkanlah perkhabaran Nabi itu. Bahawa adanya orang yang terkemudian ni sangat mudah menyalahkan orang terdahulu, itu disebut dalam beberapa riwayat. Jadi fenomena ni kalau berlaku, membenarkan apa yang Nabi beritahu 1400 tahun dulu. Dah rasa pelik lah. Bukan saja imam-imam mujtahidin dia bantah. Zaman Nabi sendiri pun ada pattern tu, pattern bantah Nabi. Nabi nak beri harta zakat tahu sajalah. Qadar masing-masing tu tak sama banyak menurut kaedah-kaedah yang ada. Tapi ada seorang tu yang mari bantah Nabi. Dia kata Nabi, "Adil ya Muhammad." Berlaku adil lah. Dia tegur Nabi supaya buat adil. Nabi kata, kalau aku ni tak buat adil, siapa dia lagi yang adil? Nabi kata. Tapi nak kabarnya pattern. Hak saya nak kabar, benih daripada pattern ni lah timbul hari ni. Hak pasal ni benih ni. Ulama-ulama membuat kajian. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ni, sahabat-sahabat ni, bila Nabi beritahu gitu tu, orang bila dia lari dia ikut ita orang ni. Rupanya dia pergi semayang. Maksudnya orang kuat ibadah, tapi akhlak tak ada, sikap tak ada, amal banyak, jiwa rosak. Apa Nabi kata? Daripada titisan dia ni lah akan lahir satu kelompok yang maksudnya yuhsinunal qila wa yusiunal fi'la.
akan timbul daripada kelompok ni yusinunal kil, jadi cakap molek, cakap pandai, cakap sedap. Wa yusiunal fi'la, tapi perbuatannya sangat buruk. Ni akan timbul Nabi kata daripada jalur ni. Cakap faham bagus, molek, comel, orang tu bersona, tapi kelakuan, perangai, buatan sendiri, Masya Allah, terbalik dengan apa dia cakap. Nabi beritahu, titisan tu timbul daripada titisan. Jadi hari ini kita tengok fenomena ni berlaku. Saya bila sebut benda begini ni, saya kena sebut banyak kali. Sebab ini fitnah zaman kita. Fitnah yang kita tengok riak-riaknya berlaku. Yaquluna bi qauli, hadis lain, riwayat lain Nabi sebut yaquluna bi qauli khairil bariyah, mereka berbicara menggunakan kata-kata sebaik-baik manusia. Hadislah, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, cakap, bab cakap. Tapi kenyataan walaisu minhu fi syai', kenyataan sebenar mereka sendiri pun tak pakai Quran, ayat Quran, hadis yang cakap tu tak pakai mana. Ni fenomena ni kita akan temui. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada watak-watak seperti ini. Baik. Falillahil hamdu wa syukru ala hadhihi ni'mah. Baik, adapun martabat yang kedua, martabat tasawuf yang kedua, tadi bahagian mubtadi, permulaan. Martabat tasawuf yang kedua ni martabat disebut mutawasid. Baik, ukuran yang kita nak kenal martabat pertengahan dan tasawuf ni, kat mana ukuran dia? Kalau kita tengok martabat mubtadi tu, kitab-kitab yang disenaraikan tu bukan kitab mudah-mudah, kitab besar-besar saja. Tapi Syekh Abdul Samad senaraikan itu tasawuf peringkat mubtadi. Termasuk kitab Ihya, kitab besar Ihya. Risalah Kusyairiyah, bukan kitab kecil. Kitab Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir, banyak lagi. Tapi semua tu Syekh Abdul Samad letakkan itu tasawuf kelas pertama, mubtadi. Padahal kitab tu sendiri bukan kitab mudah. Maksudnya kalau orang nak belajar tu jarang-jarang tak faham molek kitab tu. Tapi kenapa disenaraikan oleh Syekh Abdul Samad tarafnya mubtadi? Kerana dalam tasawuf ni mubtadi mutawasid ukuran dia bukan pada kealiman. Ukuran dia ada ukuran lain, skala lain. Ni kita nak tengok pekat pertengahan ni. Ada pemartabat yang kedua, martabat pertengahan mutawasid dalam tasawuf ni, maka iaitu ilmu tasawuf yang sangat manfaat bagi orang yang mutawasid, sangat bermanfaat untuk orang yang dalam dunia tasawuf dia berada pada peringkat pertengahan. Sebelum ni Syekh Abdul Samad beritahu dah mubtadi pattern mana, ciri macam mana, mutawasid ciri macam mana. Saya nak ulang balik di sini supaya senang kita faham perkara ni. Mubtadi dalam tasawuf ni iaitu orang yang hatinya masih penuh dengan pengaruh nafsu sehingga bergelumang dengan sifat-sifat buruk, masih timbul tenggelam, timbul hilang. Ada riya, ada ujub, ada takabur, kemudian ada hasad, ada khianah, itu dan ini. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit, kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis, tapi ada. Timbul tenggelam tu ada. Peratusan berbeza, tebal nipis berbeza. Jadi mana-mana keadaan jiwa seperti itu, maka dalam dunia tasawuf dia berada pada martabat mubtadi. Sekalipun dia merupakan ulama besar, seorang profesor, seorang sarjana, itu cerita lain. Tapi kalau jiwa dia masih ada sifat-sifat seperti itu mencengkam kuat, maka itu dikatakan masih bertaraf mubtadi dalam dunia tasawuf. Sekalipun dia boleh baca kitab Futuhat Makkiyah, sekalipun. Sebab ukuran martabat dan tasawuf ni bukan ukuran keilmuan dia tu, tapi ukuran sejauh mana jiwanya itu dapat disuci bersihkan. Baik, peringkat mutawasid ini
iaitu peringkat yang mana orang yang sudah berjaya melenyapkan sifat-sifat buruk tu, sehingga dia tidak mencengkam jiwanya. Pengaruh-pengaruh sifat buruk tu ibarat kata dah hilang. Kalau mari saya sekala tu, dia mari sekejap untuk khawatir, tapi dia bukan menjadi sifat bagi dirinya lagi. Dia bukan lagi seorang yang riak, bukan lagi seorang yang takabur, bukan lagi orang yang ujub, bukan lagi orang yang hasad, bukan. Tapi khawatir benda tu kadang-kadang mari juga, tapi dia bukan melekat dalam jiwa dia sehingga dia jadi seorang yang bersifat. Apa bezanya? Bezanya gini, orang yang riak dengan orang yang didatangi dorongan riak ni lain. Riak ni orang yang jiwa dia sepati dengan riak, sehingga gerak-geri dia tu memang cenderung untuk mempamerkan, menontonkan, mempertontonkan kebajikan yang dibuat kepada orang. Itu jadi perangai dia. Itu sifat mazmumah. Tapi setengah orang jiwa dia tak gitu, tapi kadang-kadang mari gerak saya sekali, khawatir lintasan sekejap-sekejap, tapi bukan perangai dia. Bukan perangai dia, mari sebab manusia ni tak nak, sebagai manusia tak nak lari. Manusia ni terdedah kepada godaan syaitan dan pengaruh hawa nafsu. Cuma bezanya, hak pertama tadi tu pekat tu, dorongan nafsu dan syaitan ni, kata orang, mencekam diri dia pekat. Hak mutawassi ni dia cabut dah, tapi unggah mari tu ada lagi. Khawatir nafsu syaitan tu dia mari lagi, tapi dia tidak mencengkam menjadi sifat bagi dia. Itu beza antara mutawassit dengan mubtadi dengan mutawassit dalam bab ini. Jadi orang yang mutawassit, yang mempunyai hati, yang dikatakan ada hati, dah sebelum dia tak ada hati, ibarat hatinya hampir-hampir mati. Jadi mutawassit ni hatinya mula hidup balik. Mula hidup balik, itu dikatakan orang yang ada hati, hatinya dengan hati mula hidup. Yakni orang yang telah sampai suluknya itu, yakni orang yang sudah sampai perjalanan proses penyucian jiwanya itu kepada pertengahan jalan ilmu tarekat, sudah sampai ke peringkat mutawassit. Yakni dia proses nak menyucikan jiwa dia. Nak menyuci ke mana? Kita ni kadang-kadang ada sifat malas, sifat lupa, dan sifat-sifat buruk yang lain. Lalu kita cuba nak bersih lawang dia. Kita lawang macam mana? Ada dua cara lawang. Lawang dari luar dengan lawang dari dalam. Ni kita ada sifat, kadang-kadang sifat ujubnya, sifat takaburnya, sifat riaknya, sifat buruk sangkanya, sifat pandang rendah orangnya, dan macam-macam tu sifat buruk belaka tu. Baik, orang yang berusaha nak melawan dia tu ada dua cara. Satu cara, orang panggil cara mujahadah. Mujahadah ni cara dia lawang. Kalau dia malas semayang, dia tebing, dia cari jalan supaya akhir sekali benda tu jadi kau mudah. Itu panggil cara mujahadah. Dan cara ni berat sikit, payah. Cara kedua, cara membersihkan dari dalam dengan jalan zikir dan muraqabah. Orang panggil cara jazbah. Hatinya itu ditumpukan kepada ingatan, sehingga ingatannya kuat kepada Allah Ta'ala, bersih ingatannya, dengan sendirinya sifat-sifat buruk itu cabut dari dalam hati dia. Itu cara kedua. Ini orang panggil cara jazbah. Dan kita akhir zaman ni cara pertama tu mungkin tak gagah kita, tak kuat. Maka cara kedua ni lebih membantu kita, menumpukan perhatian kepada amalan zikir, sehingga hati kita kuat ingatannya kepada Allah, dengan sendirinya cabut sifat-sifat tu. Dia terkikis, terbuang dengan sendirinya. Natijahnya sama. Dua-dua cara ni, cara mujahadah ke, cara jazbah ke, dua-dua ni akan menghasilkan jiwa yang murni, tauhid, keyakinan dan makrifatnya, bersih daripada sifat-sifat yang buruk. Itu cara dia. Zaman dulu ada yang guna cara pertama tu, tapi kita tak cakap. Cara pertama ni cara lawang.
Kita dengar kisah-kisah orang dulu kala dia nak buang sifat takabur dia. Dia buat mana? Sebahagiannya tu dia menyamar orang yang berkedudukan, orang yang berharta, menyamar jadi pakai miskin, minta sedekah tu. Dia menyamar je, bukan nak piti sungguh, tapi menyamar. Tapi sanggup kita buat. Kita tak tahan. Orang kenal belaka, mu ni pengarah, mu ni orang menteri tu, tiba-tiba duduk tepi tepi jalan minta sedekah. Orang kenal belaka, siapa dia berani buat gitu? Ada orang berani nak buat. Itu contoh. Tapi orang-orang dulu dia buat cara ni. Dia nak buang sifat sombong dia tu. Itu panggil cara mujahadah. Jadi kalau diusahakan, dia akan mendapat juga natijah. Tapi itu salah satu cara. Tidak semestinya cara tu. Maka kesombongan tu boleh dibuang dengan cara lain. Dengan cara yang saya sebutkan tadi, cara jazbah tu. Zikir, hati dikuatkan ingat, sehingga hati kuat ingatannya terhadap Allah, sehingga sedar tentang kewujudan Allah, kekuasaannya. Dengan sendirinya kesombongan, takabur tu cabut. Itu cara jazbah, cara zikir. Dua-dua ni membantu untuk menyucikan hati. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.